Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu awala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka alhamdulillah sekali lagi kita bertemu di alam maya ataupun bertemu di dalam siri tazkirah online ini, di dalam channel ini dengan niat dan nawaitu iaitu sama-sama kita belajar ilmu agama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Maksudnya termasuk manusia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak aku utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, kali ini kita membawa satu tajuk iaitu berkenaan dengan sembahyang sunat Isra. Berkenaan dengan sembahyang sunat Isra, kerana ada juga yang bertanya kepada saya tentang bilakah masa sembahyang sunat Isra, apakah kelebihannya dan macam-macam lagi. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan ceritakan tentang sembahyang sunat Isra ini. Yang pertama sekali, kelebihannya. Apakah kelebihan sembahyang sunat Isra ini? Kelebihannya ialah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berstatus hasan riwayat Imam Tirmizi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla ghadata fi jama'atin summa fa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maksudnya, sesiapa solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga naik matahari dan mengerjakan solat sunat 2 rakaat, yakni solat sunat Isra, maka adalah baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sesiapa yang mengerjakan sembahyang subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk berzikir pada Allah hingga terbit matahari, kemudian bersolat sunat 2 rakaat. 2 rakaat maksudnya di situ adalah sembahyang sunat Isra, maka dia akan dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah secara sempurna. Rasulullah berkata hingga 3 kali. Subhanallah Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sesiapa di antara kita yang belum dapat menunaikan haji dan umrah disebabkan tidak ada kemampuan dari segi wang ringgit, segi wang, harta, pengangkutan dan kesihatan, maka kerjakanlah sembahyang sunat Isra ini. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. 3 kali Rasulullah menyebut sempurna. Subhanallah. Jadi syaratnya adalah, kata ulama, mestilah seseorang itu bersembahyang berjemaah. Mestilah seseorang itu bersembahyang jemaah. Asal berjemaah, tidak kiralah di masjid ataupun di rumah. Yang penting dia bersembahyang jemaah. Kemudian berzikir. Setelah itu terbit matahari, lepas itu barulah kerjakan sembahyang sunat Isra. Sembahyang sunat Isra. Iaitu sembahyang sunat Isra ini waktunya adalah dilakukan ketika matahari tinggi
sampai kira-kira segala, yaitu selepas waktu yang diharamkan solat. Ya, ada waktu yang diharamkan solat, yaitu ketika matahari terbit lebih kurang 12 menit. Ya, lebih kurang 12 menit ketika matahari terbit itu lebih kurang 12 menit jangan sembahyang dulu, karena waktu itu adalah waktu yang diharamkan, karena tanduk syaitan berada di antara matahari. Ya, contoh ini matahari, ini tanduk syaitan. Nah, di antara matahari itu, maka itu diharamkan sembahyang. Ya, diharamkan sembahyang. Maka temponya lebih kurang 12 menit. Selepas itulah barulah kita mengerjakan sembahyang sunat Isra, ya, yaitu sekiranya kita berada di Semenanjung Malaysia, yaitu kira-kira pukul 7.30, ya, 7.30. Sekiranya berada di sebelah Sabah, ya, kira-kira pukul 6.30, ya, lebih kurang begitu kata ulama. Jadi waktunya adalah singkat, yaitu ketika matahari terbit. Selepas dia terbit 12 menit lebih kurang, barulah masuk waktu syuruk. Maka waktu syuruk itu adalah dikatakan waktu sembahyang sunat Isra, sehinggalah masuk waktu duha. Dari diberi tempoh jarak masa sebegini kerana sejak waktu syuruk yang terbit matahari adalah supaya ia tidak menyemai orang yang menyembah matahari. Ya, diberi tempoh itu adalah supaya tidak menyemai orang yang menyembah matahari. Kerana tuan-tuan ada juga manusia-manusia yang masih lagi menyembah matahari. Maka sebab itulah selepas 12 minit matahari terbit, barulah disunatkan kita mengerjakan sembahyang sunat Isra. Jadi artinya sembahyang berjemaah, kemudian berzikir hingga matahari terbit lebih kurang 12 menit, barulah kita disunatkan mengerjakan sembahyang sunat Isra dan dapat ganjaran pahala seperti menunaikan haji dan umrah sempurna kata Rasulullah dalam hadis yang berstatus hasan. InsyaAllah tuan-tuan, amalkan tuan-tuan, ya, amalkan. Jarang-jarang, bahkan sekarang ini dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini, sukar kita untuk mengerjakan haji dan umrah kerana pihak Arab Saudi masih menutup lagi orang-orang luar negeri, ya, asing daripada Arab Saudi untuk mengerjakan haji dan umrah. Maka inilah peluang kita untuk mendapatkan ganjaran pahala, ya, ganjaran pahala untuk menunaikan haji dan umrah. Subhanallah. Sedangkan orang yang mengerjakan umrah dan haji bukan senang tuan-tuan, ya, bukan senang kerana melalui rukun-rukun, wajib-wajib umrah dan haji itu, ya, seperti tawaf, sa'i dan sebagainya. Tetapi yang ini kata Nabi, duduk sembahyang berjemaah, kemudian lepas sembahyang jemaah duduk berzikir sehingga terbit matahari lebih kurang 12 menit, terus menunaikan solat sunat Isra, maka pahalanya seperti pahala menunaikan haji dan umrah secara sempurna kata Nabi. Sempurna. Subhanallah. Jadi berapakah jumlah untuk kita menunaikan solat Isra? Kata ulama adalah cuma 2 rakaat saja, ya. Sembahyang sunat Isra ini cuma 2 rakaat, tidak sama dengan duha, ya. Isra cuma 2 rakaat saja. Jadi bagaimanakah niatnya? Niat solat Isra ini adalah seperti begini. Usalli sunnatal Isra rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal Isra rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal Isra rak'ataini lillahi ta'ala, ya. Iaitu maksudnya sahaja aku solat sunat Isra 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian cara mengerjakannya ialah tunaikan 2 rakaat solat ini dengan cara dan tertib, ya, sebagaimana sembahyang-sembahyang lain, ya, solat-solat sunat yang lain. Yang pertama, bacalah surah Al-Fatihah seperti biasa dan diikuti surah Al-Kafirun ataupun surah-surah yang lain daripada Al-Quran, ya. Yang kedua, rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah bacalah surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad itu, ataupun surah-surah yang lain daripada Al-Quran.
Kemudian selepas salat Isra ni ada doa-doa ya yang telah diajar oleh para ulama. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawm mu'afiyat wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wa adfa' anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartil arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tetapi bagaimanapun boleh juga kita berdoa-doa yang lain ya, bahkan berdoa dalam bahasa Melayu pun boleh ya, itu yang lebih baik kerana kita faham ya. Boleh juga berdoa dengan doa bahasa Melayu pun boleh ya. Jadi para penonton yang dikasih sekalian, itu sajalah tentang sembahyang sunat Isra ya. Sembahyang sunat Isra ini tidak sama dengan sembahyang sunat duha. Kerana selepas sembahyang sunat Isra barulah masuknya waktu solat sunat duha ya. Selepas sembahyang sunat Isra barulah sembahyang sunat duha. Kata ulama, syarat untuk sembahyang sunat Isra ini masihlah seorang itu bersembahyang berjemaah ya. Kemudian duduk berzikir hingga terbit matahari ya. Kemudian selepas 12 minit lebih kurang barulah sembahyang sunat Isra ya. Selepas itu barulah sembahyang sunat duha. Jadi bagaimana ke zikir yang kita nak amalkan, terpulanglah pada tuan-tuan zikir apa saja yang tuan-tuan nak amalkan ya. Zikir tasbih ya, subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, ataupun keempat-empat ni ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terpulang ya. Terpulang zikir apa saja yang tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari nak amalkan sehingga terbit matahari. Selepas itu barulah kita sembahyang sunat Isra. Ya, ganjarannya amat besar, iaitu seperti orang menunaikan haji dan umrah. Itu kalau kita sembahyang 2 rakaat pada sekali. Kalau besok lagi sembahyang, lusa dan seterusnya sembahyang, subhanallah, berapa kali kita dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah dengan sempurna. Wallahu alam ya. Sekian untuk kali ini, moga-moga dapat bermanfaat kepada saya dan tuan-tuan. Sama-sama kita amalkan ya, insya-Allah ya. Sekian, aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.